بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dapat bertemu lagi di Masjid Danur ini untuk meneruskan kerja-kerja ibadah, supaya apa yang telah kita lakukan sebelum ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang betul mengikut hukum yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberinya kita kemampuan untuk hadir. Di samping itu, pastikan bahawa hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada bahasa yang layak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan alhamdulillah. InsyaAllah, kalau boleh kita sama-sama rapat duduk supaya jangan jadi renggang. Rapat baik. Itu kaedah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam majlis ilmu mesti duduk rapat. Jadi malam ini seperti mana biasa kita hanya mengulang kaji, bukan baru nak belajar. Dah lama dah kita ni belajar. Untuk umur masing-masing ini puluhan tahun. Jadi kita mengulang kaji atau murajaah atau tajdidul fahmi, membaharui kefahaman kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak dan luas, tidak terhad. Untuk itu kita ke kitab kita ni atau tajuk kitab kita ni ialah Hikayat Dahri dengan Abu Hanifah, yang mungkin dulu kita pernah dengar. Dahri ini ialah di zaman ulama yang terkenal, iaitu Abu Hanifah, yang menjadi ikutan kita semua. Abu Hanifah ialah dilahirkan tahun 80 Hijriah, Masehi 626, kalau tak silap saya lah. Jadi sama-sama kita fahami apa yang berlaku di antara seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mencabar ataupun berdebat dengan ulama-ulama yang telah pun dikalahkan oleh Dahri ini. Jadi panduan kita kitab ini lah, dan seperti barang yang dihikayatkan bahawasanya ada satu manusia yang bernama Dahri datang ia pada zaman Hamad, iaitu guru Imam Abi Hanifah. Hamad ialah guru Imam Abu Hanifah. Dia terkenal dengan alim pada masa itu. Zaman kita ni, kalau tahun 80 Hijriah, sekarang kita dah 1433 Hijriah. Maknanya itu sudah hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih. Jadi berlakunya perdebatan atau cabaran hujjah antara Dahri dengan Hamad ini
berjalan seperti mana yang dicatatkan dalam buku rujukan kita ini ialah Hamad adalah guru kepada Abu Hanifah. Katanya dia berhujjah. Kamu kata kamu Allah itu ada wujud. Manakala ada betapa tiada tempatnya. Kata Ad-Dahri kepada Hamad, mana tempat Tuhan kamu? Kamu kata ada. Maka beberapa mereka itu sudah pun dikalahkan oleh Dahri, berhujjah dengan dia. Tak ada satu ulama pun zaman itu yang mampu berhujjah dengan dia. Semuanya dimenangi ataupun dikalahkan oleh Dahri. Adakah kamu faham bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wujud? Maka bertanya Dahri dia kepada manusia, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang sekarang ini yang masih atau yang mampu untuk berhujjah dengan aku? Maka sahut orang ramai, ada lagi, iaitu Hamad. Maka sahut orang banyak, ada lagi, iaitu Hamad. Maka berkata Dahri, hai Khalifah, hadirkan olehmu akan dia kepada aku supaya berhujjah dia serta aku. Kata Dahri, minta Khalifah supaya bawakan ulama ini, Hamad itu, depan aku ni berhujjah. Maka menyebut Khalifah akan Hamad. Hamad dipanggil oleh Khalifah. Maka berkata Hamad, beri tangguh aku sehingga malam. Kata Hamad, apabila diminta oleh Khalifah supaya berhujjah dengan Dahri, Hamad berkata, beri tangguh olehmu akan daku malam ini atau semalam. Ketika berlalu datang Abu Hanifah, adalah ia lagi kecil, masih kecil. Abu Hanifah itu masih kecil. Jadi Hamad ini sangat duka cita, apalah hujah aku nak berdepan dengan Dahri. Maka dia membawa Abu Hanifah dan dia masih kanak-kanak. Maka melihat dia akan gurunya yang bernama Hamad itu di dalam duka cita, susah hati kerana nak berdepan ni. Maka bertanya Abu Hanifah akan dia, apa sebab daripada duka cita tuan itu? Abu Hanifah bertanya kepada Hamad, apa puncanya yang tuan berduka cita sangat nampaknya? Maka berkata ia, betapa aku tidak berduka cita dan telah menyeru oleh Khalifah akan aku berhujjah serta Dahri dan telah menghimpunkan segala ulama dan aku bermimpi. Jadi Hamad bermimpi sebelum berlaku berhujjah dengan Dahri, Allah berikan dia mimpi. Aku sangat duka cita apabila diajar oleh Khalifah untuk berdebat dengan Dahri dan telah pun dia menghimpunkan segala ulama yang dahulu, tapi aku bermimpi malam itu di dalam tidurku, aku akan suatu penglihatan sangat mungkar, sangat jelik, sangat susah hati aku memikirkan. Kalau mimpi buruk ini maknanya mengerikan sangat. Dan aku bermimpi semalam di dalam tidurku akan suatu penglihatan yang sangat mungkar, sangat mengerikan. Maka berkatalah Abu Hanifah, apa dia yang tuan mimpikan yang sangat menggerunkan itu? Wahai Hamad, apa ia? Katanya, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas
Aku jumpa dalam mimpi aku tu, nampak kampung sangat luas, lagi berhiasan dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Kata Hamad berkhabar kepada Abu Hanifah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung atau dusun itu seekor babi. Maka memakan ia akan buah kayu itu sehingga habis dengan daun-daun dan dahan-dahannya, sehinggalah tinggal batang semata-mata. Kata Hamad kepada Abu Hanifah. Maka keluar daripada umbi pohon kayu itu satu harimau, seekor harimau. Maka ditangkapnya akan babi itu, lalu mati babi itu. Itu cerita Hamad kepada Abu Hanifah. Maka berkata Abu Hanifah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengajar ia akan daku ilmu ta'bir mimpi. Aku ada ilmu ta'bir mimpi. Maka mimpi ini baik bagi kita dan jahat bagi seteru kita, iaitu ad-dahr. Mungkin jikalau engkau izinkan bagiku kepada takbirkan dia, aku takbirkan dia. Kata Abu Hanifah kepada Hamad. Maka berkata Hamad, takbirkanlah alihmu, wahai Nu'man atau Abu Hanifah. Itu nama Abu Hanifah, ialah Nu'man. Maka berkata ia, bermula dusun yang luas itu, yang berhias cantik itu ialah agama Islam. Kata Abu Hanifah menjelaskan takbir mimpinya, maknanya apa yang dibayangkan dalam mimpi itu, dusun yang luas, itulah Islam. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama, dan usulnya yang tinggal itu engkau dan babi. Ya, pohon kayu yang berbuah itu ulama, dan usulnya yang tinggal itu engkau dan babi itu ialah dahrik. Jadi maknanya pohon kayu yang dimakan oleh babi, tiba-tiba babi itu dimakan oleh harimau, ditakbirkan oleh Abu Hanifah begitu. Maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau, maka dengan berkat himah engkau dan berkat kudrat engkau terhadap engkau, aku berkata-kata sertanya dan aku lazimkan hujahnya apa yang kamu kata. Maka sukalah Ahmad itu dan berdiri kedua-duanya ketika itu juga kepada Masjid Jami' untuk nak berdebat dengan Hamad. Maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hamad itu, yakni majlis Hamad yang hadir itu, dan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya di bawah sarirnya ataupun katilnya, memegang ia akan kaus gurunya dan kaus dirinya. Kaus maknanya kasut. Maka datang hari dan naik ia di atas mimbar dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soalan aku ini? Kesahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan olehmu. Maka orang yang mengetahui jawabnya akan pertanyaan kamu itu. Silakan apabila kamu nak bertanya, tanya. Maka berkata dahari, siapa engkau, hai kanak-kanak kecil? Kau berkata, serta aku beberapa orang mempunyai kemegahan dan kepakaran yang tua-tua dan serban yang besar-besar, dan yang mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas. Lemah mereka itu daripada aku. Maknanya, macam mana kamu nak berhujah dengan aku, wahai kanak-kanak kecil, iaitu Abu Hanifah, sedangkan ulama-ulama besar dengan jubah-jubahnya dan serbannya pun tak mampu untuk berhujah dengan aku. Habis semua dikalahkan. Maka betapa engkau berkata serta aku pada hal kecil, umur engkau dan hina
diri kau. Maknanya kanak-kanak kecil ni nak berhujah dengan dahri, sedangkan Abu Hanifah itu masih kecil. Maka berkata Abu Hanifah, tak apalah, kecil-kecil lah. Ini kejadian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada menaruh oleh Allah Taala akan ketinggian dari kebesaran itu. Orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi diatur atau ditaruh oleh Allah, dia bagi ulama. Ilmu itu bukan letaknya pada pakaian, bukan pada kebesaran serbannya, malah diberikan oleh Allah ilmu itu kepada ulama. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Abu Hanifah, itu yang disebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina utul ilma darajat, dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu beberapa darjat, bukan bergantung kepada pakaian, serban dan jubahnya, tetapi adalah pemberian Allah kepada ulama itu ialah ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan manusia ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Biasanya walaupun kita jumpa orang berilmu ni jahat, tapi biasanya Allah kata walladzina utul ilma darajat, atau dan sebelum ayat itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat itu menyebut yarfa'illahu alladzina amanu, Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu bukan berpandu kepada pakaian. Kalau pakaian saja tidak berilmu, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu. Maka berkata dari itu, kau yang menjawab akan soalan itu. Maka kata Abu Hanifah, ya, bahkan aku jawab akan soalan kau dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata, ya, adakah Allah itu mawjud? Ada? Kejawab Abu Hanifah, bahkan. Berkata, ya. Di mana ia? Kata Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Itu Allah tidak ada bertempat. Kata Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, di mana ianya ada dalilnya? Kata ya, iaitu tiada pada ada, tidakkah ada pada diri kamu nyawa? Tidakkah pada diri kamu ada roh atau nyawa? Maka kata apa ni, dari ya, bahkan kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Di kepala kamu ke? Atau di perut kamu ke? Atau di kaki kamu ke? Maka tercenganglah dahari. Kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air susu buat dalil yang lain pula. Dan berkata, ya, tidakkah pada air susu itu ada minyak? Kata dari, bahkan kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Di ataskah atau di bawahkah? Maka tercengang pula dahari. Maka kata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air susu, demikianlah tiada dapat pula bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam kalangan kita ini tempatnya. Tak tahu di mana Allah Ta'ala berada. Jadi kalau nisbah kamu nak cari Allah Ta'ala, tempat tak jumpa seperti mana kamu ditanya oleh
Abu Hanifah berbeda hari tadi. Di mana roh kamu? Di mana nyawa kamu? Di kepala ke? Di perut ke? Di kaki ke? Terdengar tak boleh jawab oleh dia hari ini. Lantas dia menambah hujahnya atau dalil yang menunjukkan bahawa sesuatu yang ada itu tidak bertempat, seperti air susu. Adakah air susu itu campur dengan air? Atau ada air? Jadi jawab dari ya ada. Di mana dia? Tak boleh jawab, tercengang dia. Demikianlah juga misalnya tiada tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu di kalangan kita. Dia tak ada tempat. Jadi maknanya hujah Abu Hanifah itu mengalahkan Ad-Dahri supaya dapat kita jadikan pengiktibar ataupun pengajaran pendidikan kita, supaya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan melalui panca indera, tetapi melalui perasaan yang ada dalam hati, supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hati.